Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Very good morning. Selamat pagi. Apa khabar semua? Semoga semuanya sentiasa berada di dalam peliharaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini saya akan menyambung bicara kita tentang satu topik yang telah kita bincangkan dalam 3 siri yang lepas, iaitu mengenai self-talk. Kita telah bersetuju bahawa tidak ada siapa yang boleh lari daripada melakukan self-talk. Ada yang mengatakan self-talk itu ialah internal dialogue. Ada yang mengatakan monologue. Hakikatnya self-talk itu ialah kita bercakap kepada diri kita sendiri, ataupun ianya sebahagian daripada intrapersonal communication. Dalam siri yang lepas, kita telah berkongsi tentang beberapa pandangan daripada seorang penulis, iaitu Ummu Abdul Rahman di dalam bukunya The Path to Self-Fulfillment. Yang mana Ummu Abdul Rahman telah mengatakan bahawa ataupun telah mengaitkan self-talk dengan bagaimana kita nak berhadapan dengan sesuatu masalah, ataupun dalam kita menghadapi sesuatu masalah. Beliau mengatakan bahawa apabila kita ingin menyelesaikan suatu masalah, seringkali datang self-talk yang negatif, ataupun kadang-kadang datang dalam bentuk self-kritik yang mengatakan tidak boleh dan seumpamanya. Jadi, untuk berhadapan dengan masalah itu, kita nak melakukan kritik back, ataupun kita buat adjustment pada self-talk kita supaya self-talk kita datang dalam bentuk positif. Pada pagi ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan lebih mendalam maksud self-talk ataupun makna self-talk itu. Saya masih ingin berkongsi pandangan daripada Ummu Abdul Rahman dalam bukunya The Path to Self-Fulfillment, kerana saya merasakan ianya sangat menarik. Di dalam buku The Path to Self-Fulfillment juga, beliau telah mengaitkan self-talk ini dengan gangguan daripada syaitan. Bagi kita yang beragama Islam, kita faham bahawa Iblis telah berjanji akan menghasut manusia ini pada bila-bila masa hinggalah ke hari kiamat. Oleh sebab itulah seringkali datang kepada kita bisikan-bisikan syaitan yang tidak suka kita melakukan perkara kebaikan. Apa juga perkara kebaikan yang ingin kita lakukan, syaitan akan cuba menggoda kita, kerana syaitan suka kita melakukan perkara yang tidak baik. Beliau juga mengaitkan self-talk dengan subconscious mind ataupun minda separa sedar. Beliau mengatakan, your subconscious mind happen to be one of the great liars that exist. Beliau mengatakan subconscious mind merupakan satu bentuk penipuan yang, ataupun antara salah satu bentuk penipuan yang besar yang wujud. Kita tahu ada subconscious mind yang positif, malahkan banyak subconscious mind yang positif, minda separa sedar yang positif, tetapi ada juga minda separa sedar yang negatif. Maka mengikut pandangan beliau, minda separa sedar yang negatif ini datangnya daripada gangguan ataupun hasutan syaitan. Rakan-rakan FB yang dikasihi sekalian, jadi apabila kita berhadapan dengan self-talk yang negatif, yang antaranya datang daripada gangguan syaitan, hasutan syaitan melalui subconscious mind ini, kita pula mengetahui bagaimana cara kita nak berhadapan dengannya. Islam
sebagai satu cara hidup yang syumul, sudah barang pasti ada cara ataupun ada jalan penyelesaiannya. Allah SWT telah mengajar kita di dalam Al-Quran, yang mana Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun. And if comes an evil suggestion from shaitan, fasta'iz billah. Seek refuge from Allah. Innahu sami'un alim. He is hearing and knowing. Apabila datangnya gangguan syaitan kepada kamu, fasta'iz billah, mintalah pertolongan daripada Allah. Innahu sami'un alim. Allah SWT itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sahabat-sahabat FB yang dikasihi sekalian, apabila kita berhadapan dengan gangguan syaitan yang datang dalam bentuk self-talk yang negatif, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, kerana Allah Maha Berkuasa. Apabila kita kembali kepada Allah, kita akan mendapat sesuatu kekuatan. Maka kita kembalilah menyerah diri kepada Allah SWT, meminta bantuan daripada Allah SWT. Dan dalam masa yang sama, kita tarik nafas yang panjang dan kita katakan subhanallah, maha suci Allah. The glory is to Allah. Apabila kita mengatakan subhanallah, kita tarik nafas dengan subhanallah, kita berzikir dengan subhanallah, insya-Allah kita akan dapat ketenangan. Apabila kita mendapat ketenangan, insya-Allah lebih mudah bagi kita untuk mendapat bimbingan hidayah daripada Allah SWT dalam kita berhadapan dengan apa juga permasalahan. Malahan kita meneruskan zikir subhanallah setiap masa, bukan sahaja di masa kita berhadapan dengan permasalahan. Mudah-mudahan dengan kita meneruskan pengharapan kita, penyerahan kita kepada Allah SWT, dan kita sentiasa mengatakan maha suci Allah, kita sentiasa mendapat bantuan daripada Allah SWT, insya-Allah. Saya kira itulah sedikit perkongsian saya pada kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.